Alright, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Cikgu harap kamu semuanya berada dalam keadaan yang sehat walafiat, dan bersedia untuk mengulang kajian dan belajar. Jadi video ini direkam tahun 2021 Julai, Julai 2021, masih lagi dalam keadaan negara PKP, sebab wabak COVID-19. Cikgu harap semuanya dalam keadaan sehat lah. Alright, jadi sekarang kita berada di bab 8 sudah, tamadun Islam dan sumbangannya. Sebab sebelum ini kita belajar tentang tamadun awal, Mesopotamia, Mesir Purba, apa lagi? Indus, Wanghe. Lepas itu zaman peningkatan tamadun Yunani dan Rom, lepas itu India dan China. Jadi sekarang kita belajar tentang tamadun Islam. Alright, tamadun Islam. Jadi kita kena faham beza antara tamadun Islam dengan agama Islam. Jadi agama Islam ialah cara hidup. Cara hidup. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk umat akhir zaman. Selepas Nabi Muhammad tiada sudah nabi lain. Jadi jangan anggap Islam itu wujud pada zaman Nabi Muhammad saja. Kalau ikut definisi sebenar, Islam ialah kita menyembah Tuhan yang satu dan satu-satunya. Menyembah Allah yang satu. Tuhan yang satu dan satu-satunya. The one and the only one. Kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan kita mengikut ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi. Nabi, the prophet. Jadi nabi diturunkan ke setiap umat manusia. Start dari zaman Nabi Adam sampai dari yang terakhir Nabi Muhammad. Contohnya lah Nabi Musa di zaman Mesir Purba. Fir'aun Ramses tu bapa angkat Nabi Musa. Nabi Musa mengajak bapaknya dan seluruh kaumnya untuk menyembah Allah dan mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Maksudnya ikut Islam lah. Tidaklah disebut zaman tu zaman agama Islam, sebab mereka bercakap bahasa yang lain. Islam ni bahasa Arab, bermaksud selamat. Jadi Nabi Ibrahim pula. Nabi Ibrahim tamadun Mesopotamia, Babylon. Jadi mereka tamadun yang berbeza, bahasa yang berbeza. Jadi agama mereka tidak sebut sebagai Islam. Tapi asasnya tetap sama, yaitu menyembah Allah, Tuhan yang satu, dan mengikut ajaran yang dibawa oleh para nabi. Jadi tamadun Islam pula yaitu peradaban tamadun yang berkembang disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Pemikiran Islam itu sendiri. Itu bezanya antara agama Islam dan juga tamadun Islam. Jangan kita anggap tamadun Islam ni baru di zaman Nabi Muhammad lagi. Sebelum tu ada agama Hindu, agama Buddha, kan ada agama apa lagi, Kristian. Jadi bukan maksudnya Islam dia bermula sejak zaman Nabi Adam lagi, sejak manusia pertama dicipta lagi. Bukanlah agama baru yang muncul di tanah Arab di Mekah tu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan. Agama Islam agama yang lama, tapi istilah Islam itu diguna pada zaman Nabi Muhammad. Islam itu bahasa Arab. Jadi dia dianggap Islam ini adalah cara hidup. Islam dari segi perkataan salam. Salam itu selamat. Jadi kita kena faham itu bezanya. Kalau yang pelajar yang Muslim mungkin faham lah. Tapi kalau yang non Muslim mungkin kurang faham antara konsep agama Islam dan juga tamadun Islam. Jadi yang kita belajar nih tamadun Islam. Macam mana ia berkembang, di mana ia berkembang, siapa yang kembangkan tamadun Islam ini. Kenapa dia digelar sebagai tamadun Islam? Kalau di China kan, daripada Wang pergi China, berkembang tamadun China zaman dinasti Qin, baru bentuk empire. Alright? Lepas tu Indus jadi India. Bentuk tamadun yang baru yang lebih hebat. Jadi tamadun Islam ni dia digelar sebagai tamadun sebab dia membentuk satu peradaban yang baru. Cara hidup yang baru. Dan tamadun ini berkembang bukan disebabkan oleh ada sungai ke apa di situ, kemajuan ekonomi ke, perdagangan ke, tapi dia berkembang, dia membentuk kerajaan yang kukuh, empire yang kuat, disebabkan oleh apa? Pemikiran, keagamaan. Itu sebabnya. Alright, sebab itulah digelar sebagai tamadun Islam. Alright, jadi kita sudah tahu, setiap zaman ada nabi kan. Jadi zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad ini, masyarakat di Arab sini, kita tengok di peta Arab ni, tanah Arab ni, semenanjung tanah Arap. Apa maksud semenanjung? Semenanjung tu kawasan daratan
yang bersambung dengan tanah besar, tapi kiri kanannya, bawahnya ada laut. Itulah semenanjung, tanah Arab. Kita semenanjung tanah Melayu kan, kiri ada laut, kanan ada laut, di bawah pun laut. Sebab itu namanya semenanjung, itu istilahnya. Alright. Jadi semenanjung tanah Arab. Kita tengok peta yang, kita tengok dulu peta yang dulu punya. Sini Hijaz, Mekah, Taif. Ada 3 bandar utama, Hijaz, Mekah, Taif, Madinah. Di Hijaz nih ada 3, Madinah, Taif dan Mekah. Alright. Tapi sini sekarang apa nih? Arab Saudi sudah. Tapi Arab Saudi ini belum ada lagi zaman nih, belum ada istilah Arab Saudi pada masa itu. Jadi kawasan ini digelar sebagai Najat sebenarnya. Orang dulu Arab di kawasan semenanjung tanah Arab ini orang gelar sebagai Najat. Jadi di sebelah ini Laut Merah ini ada tamadun Mesir. Lepas tu di atas ni ada Irak. Ini tamadun Mesopotamia. Alright. Jadi di sini, tempat ini dikelilingi oleh kawasan padang pasir. Jadi yang bertanda kelabu ni ini adalah kawasan padang pasir. Tepi laut ni ada Yaman, di bawah ni ada Hadramaut, di sebelah pula ada apa? Teluk Parsi. Alright. Jadi itulah lokasi bagi tamadun Arab ni yang bermula daripada Mekah dan Madinah. Tamadun Islam yang bermula di kawasan semenanjung tanah Arab ni. Jadi itu dia tentang lokasi. And then masyarakat di sini yang Arab ni zaman ini lah. Ini zaman mereka hidup ni zaman apa? Apabila zaman selepas kejatuhan bukan kejatuhan lah, kemunduran zaman tamadun Rom. Orang hidup ni zaman tamadun Rom. Jadi zaman ini di Mekah dan Taif ini tiada kerajaan yang menguasai. Maksudnya mereka ni ada, bukannya orang ketinggalan sangat, tiada tamadun, bukannya orang macam zaman prasejarah kan. Mereka ada sistem ekonomi sendiri, mereka ada perdagangan, orang ada kehidupan mereka sendiri, cara mereka bermasyarakat. Tapi mereka tidak dikuasai oleh mana-mana empire. Contohnya Parsi ke apa ke Rom ke Byzantine di atas tu mereka tidak berminat untuk menguasai kawasan Arab ni. Apa sebabnya? Mungkin ada sebab tidak memberi keuntungan apapun mungkin kepada mereka kan. Alright. Tiada motif, tiada keuntungan pun untuk menguasai kawasan semenanjung tanah Arab ni. Alright. Jadi penduduk di kawasan semenanjung tanah Arab ni mereka tidaklah mundur. Mereka maju, tapi selepas sekitar tahun 300 Masih, 300 Masih berlaku kemerosotan ekonomi sebab orang punya empangan, empangan Ma'rib tu runtuh. Ini empangan Ma'rib runtuh tu itu start kepada kemerosotan penduduk Arab ni. Jadi orang punya ekonomi jatuh, politik lemah, sosialnya lemah. Jadi mereka pun lepas tu orang tiada lagi nabi yang membawa mereka, mengajak mereka kepada menyembah Tuhan. Jadi mereka hidup dalam zaman kegelapan lah. Mundur lah. Orang ada hidup macam biasa tapi mundur dari segi ekonomi, dari segi politik, terutamanya dari segi sosial. Sosial itu cara hidup mereka. Jadi zaman yang sebelum Islam disebarkan di kawasan semenanjung tanah Arab ni digelar sebagai zaman jahiliyah. Siapa yang gelar zaman jahiliyah? Ini adalah zaman Islam lah. Sarjana Islam yang gelar sebagai zaman jahiliyah. Kenapa? Ini sejak zaman Nabi Muhammad orang gelar ni, zaman sebelum Nabi Muhammad ni kan digelar sebagai zaman jahiliyah. Kenapa? Sebab jahil ni maksudnya bodoh. Bodoh ni maksudnya bukan bodoh, maksudnya tidak tahu. Tidak tahu dari segi apa. Mereka tidak tahu, tidak mengenal Tuhan. Itu maksudnya. Jadi digelar sebagai zaman jahiliyah. Jahil ni maksudnya tidak tahu dalam bahasa Arab. Jadi zaman yang orang tidak tahu itu digelar sebagai zaman jahiliyah. Alright. Juga harap kamu faham lah apa yang cikgu celotehkan panjang ni kan, panjang lebar ni. Cukup kamu tahu konsep Islam dan juga tamadun Islam dan di mana lokasinya. Alright. Itu saja. Lepas ni cikgu akan cerita apakah yang dimaksudkan dengan jahiliyah tu. Apa tu maksud masyarakat jahiliyah? Alright. Bodoh sangat ke orang ni? Jadi kita jumpa lagi di video akan datang. Alright.